Assalamualaikum semua. Dalam video ini saya akan sambung berkongsi berkenaan dengan perlombongan Bitcoin. Jadi untuk video ini kita akan lihat dengan lebih lanjut macam mana blok Bitcoin, blok pada rantai-rantai Bitcoin ini dia dimasukkan ke dalam rantaian Bitcoin. Macam mana kita nak melombong Bitcoin. Baik. Jadi untuk sesuatu perlombongan itu berlaku, pertama sekali mestilah berlaku transaksi. Okay, kita mesti ada data tentang transaksi. Transaksi saya telah pun jelaskan dalam video-video yang lepas. Kita lihat A serahkan Bitcoin kepada B, maka itu adalah sebuah transaksi. Jadi akan berlaku transaksi. Okay, akan berlaku transaksi. Sebagai contoh, sekarang ini Bitcoin sedang berada pada blok pada rantai Bitcoin ini sudah ada 4. Okay, sudah ada 4. Lepas tu sekarang ini kita nak melakukan transaksi Bitcoin. Okay, jadi kita perlu menghantar data transaksi kita ini kepada para pelombong. Okey, transaksi yang dilaksanakan akan dihantar kepada pelombong. Okey, kita yang melakukan transaksi tak semestinya menjadi pelombong. Okey, kita boleh saja tidak menjadi pelombong. Cuma transaksi kita akan dihantar kepada pelombong. Seterusnya, apa yang pelombong-pelombong ini buat? Okey, para pelombong ini, pelombong bukan seorang ya, pelombong sesiapa sahaja boleh jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini. Pelombong ini dia akan mengumpulkan semua transaksi. Okey, jadi ada banyak transaksi. Contoh ini transaksi yang pertama, transaksi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, contoh kesemua ini berlaku pada pukul 12. Okey, pada pukul 12 petang, 12 tengah hari. Jadi semua transaksi pukul 12 tengah hari akan dihantarkan kepada para pelombong. Jadi pelombong ini dia buat apa dengan data-data ini? Okey, pelombong ini dia akan ambil semua data ini, semua data tentang transaksi. Saya tuliskan TX besar-besar. Jadi ini adalah segala jenis transaksi yang ada. Dan kemudian pelombong ini juga dia ada maklumat tentang rantai Bitcoin ini. Jadi pada rantai Bitcoin ini dia akan ambil hash pada blok yang keempat. Sebab sekarang ini pelombong sedang melombong blok yang kelima, yang masih belum wujud. Jadi pelombong ini dia akan ambil hash daripada blok yang sebelumnya. Hash pada blok ini dia telah pun ada. Setiap blok ini dia mempunyai hash masing-masing. Hash ni boleh kata sebagai unik lah ID dia ataupun cap jari bagi setiap blok ini. Setiap blok mempunyai hash yang berbeza. Jadi pelombong ini dia akan mengambil hash pada blok yang keempat, iaitu blok yang paling baru. Dia akan tambah dengan transaksi tadi. Dia akan tambah dengan transaksi tadi. Jadi kita sudah ada transaksi, kita juga ada hash. Tapi ada satu lagi perkara yang pelombong ni akan buat. Dia akan buat apa? Dia akan tambah dengan nonce. Nonce ini saya akan jelaskan pada video yang akan datang. Cuma untuk video ini kita terima saja. Pelombong dia akan ambil 3 ni, transaksi, hash pada blok yang sebelumnya dan juga nonce. Jadi pelombong ini dia akan ambil segala data ini dan dia akan buat calculation yang saya akan jelaskan dalam video yang seterusnya. Calculation, dia akan buat calculation, masukkan ke dalam SHA-256. Ini pun saya telah jelaskan. Dia akan masukkan segala data ke dalam SHA-256. Maka SHA-256 ni dia akan menghasilkan sebuah hash yang baru. Hash ataupun output yang baru. Selepas terhasilnya hash yang baru ini, macam mana hash yang baru terhasil? Pelombong ini dia masukkan segala data ini ke dalam komputer, proses dengan fungsi SHA-256. Maka sesiapa sahaja, mana-mana pelombong yang berjaya, yang pertama mendapatkan hash, yang memperolehi hash, maka dia pelombong ini, contoh kita ada 10 pelombong, pelombong banyak-banyak ni. Contoh ada 5 pelombong. Contoh yang ini yang berjaya mendapatkan hash paling awal. Contoh dia tadi pukul 12, sekarang 12.10 dia yang berjaya. 12.10 minit dia yang pertama sekali yang berjaya mendapatkan hash ini. Maka apa yang pelombong yang pertama ini akan buat? Dia akan beritahu kepada semua yang lain. 4 lagi pelombong yang lain, dia akan memberitahu kepada setiap satu ini hash yang dia perolehi. Hash dan juga nonce sebenarnya. Hash dan juga nonce yang dia perolehi. Dia akan beritahu apakah nonce dan hash yang dia perolehi. Dan selepas sahaja semua pelombong lain dapat,
maka pelombong lain ini, semua keempat-empat pelombong ini, apa yang dia akan buat adalah pelombong yang lain dia akan mendapatkan segala maklumat ini, transaksi yang ada, hash yang ada, nonce yang ada. Nonce ini penting, yang saya akan jelaskan. Kemudian mereka akan semak sama ada betul ataupun tidak segala ini. Apabila dimasukkan ke dalam SHA, dia menghasilkan hash yang seperti yang didakwa. Kalau contoh semua orang semak dakwaan bahawa pelombong ini betul, maka blok yang baru, blok yang kelima akan ditambah. Blok yang kelima akan ditambah pada rantai Bitcoin. Jadi maksudnya segala transaksi yang berlaku tadi tu telah pun dimasukkan ke dalam rantai Bitcoin. Jadi itu adalah proses penambahan bagi rantaian Bitcoin. Jadi proses dia secara ringkasnya, transaksi berlaku diberikan kepada semua pelombong. Pelombong akan ambil segala transaksi, tambah dengan hash bagi blok yang sebelumnya, tambah dengan nonce yang saya akan jelaskan kemudian. Kemudian dimasukkan ke dalam SHA-256. Sesiapa yang dapat hash terlebih dahulu, maka dia perlu bagi tahulah kepada semua orang yang lain. Bila disahkan bahawa segala maklumat ini tepat, maka barulah semua orang akan menerima blok yang baru. Menerima blok yang baru dan akan teruskan untuk menambah blok yang seterusnya. Jadi itu adalah secara ringkasnya berkenaan dengan perlombongan Bitcoin. Untuk video yang selepas ini saya akan jelaskan peranan penting nonce ini. Nonce ini peranan yang penting dalam perlombongan Bitcoin. Kita jumpa lagi.